Lepas dalam kitab Terima Kasih Si Babi Hutan, dia campur-campur ayat ni. Campur-campur ayat. Fawailul lil musallin. Lepas tu dia campur ayat fa in khiftum farijalan aw rukbana. Lepas tu apa yang Mat Dauf kata, karakter dekat dalam Terima Kasih Si Babi Hutan tu kata. Maksud dia kita ni, bila nak masuk solat, kita berada dalam keadaan takut. Kenapa kita takut? Sebab Allah kata celaka bagi mereka yang solat dan lalai dalam solatnya. Sebab dia nak membuktikan adanya solat daim itu. Solat daimun yang dia dakwah begitu. Dan solat daim ni adalah konsep daripada golongan batiniyah. Bagi siapa yang nak faham boleh rujuk kitab Hamka di mana beliau bercerita tentang sejarah kebatinan di Indonesia. Dia jumpa istilah solat daim ini dekat dalam kitab-kitab kebatinan. Okey, bismillah. Kalau tak ada dulu saya teruskan dengan beberapa poin saya. Baik. Isu dia begini. Agama Islam dan umat Islam tak ada kacau Abang Lepat, tak ada kacau Wan Hizam, tak ada kacau Haji Syahari. Kenapa tiba-tiba ni tiga orang ni bercakap menyelewengkan Al-Quran, menyelewengkan sunnah Nabi SAW? Ini mengganggu agama Islam. Why? Why do you do this? Lepas tu you play victim game. Kenapa? Kenapa you buat kacau? Kenapa you selewengkan makna Al-Quran? Kalau ada yang tanya Ustaz, mana diselewengkan makna Al-Quran? Boleh tengok video 1 jam lebih saya membongkar kitab-kitab Lepat yang sampai hari ni saya tak dengar lagi respon daripada dia. Apa salahnya respon betul-betul? Hari-hari buat video live, respon betul-betul. Be responsible for what you said. Be responsible for what you wrote. Saya dah kemukakan hujah. Saya dah nukil daripada kitab-kitab awak sendiri. Ribat, refute. Jawab balas. Tunjukkan di mana saya salah nukil awak. Jawab balik. Ni tak diam. Lepas tu maki hamun nak ancam pukul. You are really funny guy ya. Sangat-sangat melucukan ya. Sangat-sangat melucukan. So, kenapa kacau? Kenapa kacau agama Islam? Agama rasmi negara ini adalah agama Islam. Negara Malaysia yang kamu dakwa datang daripada negara ini. Kenapa kacau? Kenapa selewengkan makna Al-Quran? Antara yang diselewengkan oleh Lepat adalah ayat-ayat berkenaan dengan solat. Yang sampai hari ini beliau nafikan. Saya dah kemukakan hujah betul-betul. Jawab betul-betul. Ya? Respond to my points. If you have guts, if you really are arif billah, ahli ma'rifat. Kau bawa you punya 12 orang, 13 orang, 14 orang, satu Malaysia punya ahli ma'rifat, bawa. Bismillah. Bawa. Let's hear their response. Fawailul lil musallin. Celakalah, neraka wail lah kepada orang yang solat. Oh, saya tak pernah kata tak payah solat dan sebagainya. Pergi baca. You baca balik buku you. Baca balik buku you. Terima Kasih Si Babi Hutan. Baca perdebatan antara Mat Dauf dengan pilot tu. Dekat kedai kopi tu. You bawa cerita solat khauf. Ya, solat dalam keadaan takut. Allah izinkan kalau solat dalam keadaan takut dalam peperangan, tahu bahawa akan diserang. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu takut, kamu boleh solat dalam keadaan kamu berjalan ataupun kamu naik kenderaan. Bila dalam situasi konteks peperangan. Itu yang difahami oleh para ulama. Itu yang difahami oleh Nabi SAW dan para sahabat. Lepas dalam kitab Terima Kasih Si Babi Hutan, dia campur-campur ayat ni. Campur-campur ayat. Fawailul lil musallin. Lepas tu dia campur ayat fa in khiftum farijalan aw rukbana. Lepas tu apa yang Mat Dauf kata, karakter dekat dalam Terima Kasih Si Babi Hutan tu kata. Maksud dia kita ni, bila nak masuk solat, kita berada dalam keadaan takut. Kenapa kita takut? Sebab Allah kata celaka bagi mereka yang solat dan lalai dalam solatnya. Sebab dia nak membuktikan adanya solat daim itu. Solat daimun yang dia dakwah begitu. Dan solat daim ni adalah konsep daripada golongan batiniyah. Bagi siapa yang nak faham boleh rujuk kitab Hamka di mana beliau bercerita tentang sejarah kebatinan di Indonesia. Dia jumpa istilah solat daim ini dekat dalam kitab-kitab kebatinan. Antaranya kitab Gontoloco, ya, kitab Gontoloco. Dan solat daim yang dibawa oleh mereka itu adalah solat yang mendakwa bahawa tak perlu rukun fi'li, tak perlu rukun qauli. Dia solat sepanjang waktu. Jadi bila Lepat menggunakan istilah solat daim, lepas tu dia campur-campurkan ayat tu dan dia tafsirkan dengan tafsiran yang rosak dan menyeleweng. Lepas tu bila orang tuduh
You nak kata solat ni solat yang seperti mana difahami oleh rata-rata umat Islam ni tak perlu ke? Oh tak, dia pusing sana, dia pusing sini. Ni tak jujur, ni tak jujur. Your book is there for everyone to read. You jangan nak pusing-pusing, you jangan nak lari-lari. Okay? Agama Islam ni bukan agama you. Agama Islam ni telah dijaga dan dikawal alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada para ulama mencipta ilmu-ilmu untuk memelihara bahasa Arab, memelihara usul tafsir, memelihara akal manusia, memelihara cara macam mana untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So you jangan suka-suka datang, nak ubah sana ubah sini, lepas tu bila orang kritik you main victim game. Don't play that game, ya. Muslims are not fools, ya. You jangan ingat orang Islam ni kita tidak ada ulama, kita tidak ada orang yang akan bangkit untuk pertahan. Ustaz-ustaz kecil macam saya ni pun kita boleh bangkit untuk pertahankan. Kita tak perlu ulama besar-besar, tak perlu mufti untuk datang untuk betulkan kesalahan fatal yang dibawa oleh saudara Lepat ini. Bagi siapa yang tak faham lagi, boleh rujuk video saya, type nama saya, type Lepat. 1 jam lebih saya menjelaskan tentang penyelewengan yang dibawa oleh saudara Lepat. Dan dalam kitabnya, My Name is Muhammad and I Love You All, okay, beliau mengedepankan satu statement yang berbaur akidah Jabariyah, ya, berbaur akidah Jabariyah. Beliau bercakap bahawa orang yang kafir itu Allah yang pilih mereka kafir, jadi apa yang kita nak tentangkan lagi? Dan penjenayah itu, dia kata tak ada penjenayah dalam dunia ni. Seolah-olah mendakwa bahawa semua orang itu yang buat kesalahan, buat kejahatan di atas muka bumi ini adalah kerana physiological problem, otak ada masalah, maka mereka terpaksa melakukan. Bila you kata tak ada penjenayah atas muka bumi ni, lepas tu you bercakap tentang kekufuran, lepas tu you tanya apa lagi yang nak ditentang kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memilih orang itu menjadi kafir. Bukan termasuk qadar-qadar. Qadar-qadar tu lebih luas daripada apa yang dikatakan oleh saudara Lepat ini. Itu adalah akidah Jabariyah. Dan siapa yang mengkaji apa yang dibawa oleh saudara Lepat ini, anda akan tahu ke mana dia pergi. Ya? Nanti saya akan jelaskan dengan lebih lanjut. Baik. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, malam ni pasal Wan Hizam ke, pasal Lepat ke, pasal Haji Syari? Pasal tiga-tiga sekali. Pasal tiga-tiga sekali. Okey, sekejap. Ada orang nak cakap ni. Silakan.